Sudah lebih 4 jam kereta mangsa tidak dimatikan. Ini menimbulkan perasaan pelik dan curiga jiran mangsa. Jiran yang prihatin memanggil nama mangsa namun tidak disahut. Tanpa membuang masa, jiran itu menelefon pihak polis bagi melakukan pemeriksaan. Setibanya pihak polis ke rumah tersebut, kelihatan mangsa sudah terbaring di depan pintu biliknya dalam keadaan berlumuran darah. Ikuti kisah menyayat hati ini. Seorang kerani sekolah agama di Bukit Pasir dipercayai telah dibunuh di rumahnya di Sungai Terap pada Isnin 16 November 2015. Ketua Balai Daerah Muar Asisten Komisioner Azman Ayub berkata, kejadian itu berlaku kira-kira pukul 6 petang di rumahnya di Taman Siti Kasih. Mangsa yang dikenali sebagai Nurul Syahira Muhammad Yatim 29 tahun ditemui mati terbaring di hadapan bilik tidurnya. Pada 16 November 2015 jam lebih kurang 6.12 petang, masa Las Korporal Muhammad Sufyan bin Abu Hanifah sedang bertugas di bilik gerakan IPD Muar. Beliau telah menerima panggilan telefon dari seorang perempuan bahawa jirannya tidak keluar rumah di alamat nombor 85, Taman Siti Kasih, Jalan Sungai Terap, Bukit Pasir, Muar. ASP Jalal bin Abdul Rashid bersama beberapa kumpulan siasatan telah ke tempat kejadian. Rumah mangsa merupakan rumah teres yang mempunyai 3 bilik. Hasil siasatan di tempat kejadian mendapati kenderaan dipercayai milik mangsa jenis Honda Civic dalam keadaan enjin hidup dan pintu kereta bahagian pemandu terbuka serta pintu hadapan rumah juga dalam keadaan tidak berkunci. Apabila masuk ke dalam rumah, telah menjumpai mangsa dalam keadaan terbaring di hadapan pintu bilik. Mangsa telah dijerut di bahagian leher dengan menggunakan tali pengikat langsir. Terdapat juga kesan tumpukan darah di atas lantai berhampiran dengan mangsa dan serangkai kunci. Pemeriksaan lanjut di tempat kejadian tidak menjumpai sebarang beg tangan, telefon bimbit dan juga dokumen diri milik mangsa. Tim forensik Muar dan pihak K9 telah dihubungi untuk membantu siasatan. Beberapa jiran berdekatan rumah mangsa telah dipanggil untuk ditemu bual. Beberapa jam selepas penemuan mayat mangsa, polis kemudiannya bertindak menahan 6 lelaki warga Nepal berumur 25 hingga 43 tahun yang bekerja di kawasan berhampiran bagi membantu siasatan. Mereka dibebaskan selepas mendapati kesemua mereka tidak terlibat dalam kejadian ini. Pada 19 November 2015, polis mengambil keterangan hampir 10 pengguna laman sosial Facebook bagi mengesan dalam sebenar penyebaran berita dan gambar bersabit kes pembunuhan ini. Siasatan memanggil pengguna laman sosial itu dijalankan mengikut akta rahsia rasmi dan menasihatkan dalang sebenar supaya tampil atau berdepan tindakan lebih tegas. Suami mangsa telah hadir ke Ibu Pejabat Polis Daerah Muar untuk diambil keterangan bagi membantu siasatan pada petang 18 November 2015. Faris Jaafar yang bertugas di Pusat Latihan Tempur Tentera Darat Pulada di Ulu Tiram, Johor Bahru, yakin isterinya cuba mempertahankan diri dan melawan penyerangnya ketika kejadian itu. Dia dimaklumkan mengenai kejadian malang itu lewat petang kejadian dan terus bergegas pulang ke rumah. Bagaimanapun hatinya luluh apabila diberitahu mayat isterinya dibawa ke Hospital Pakar Sultanah Fatimah. Ketika melihat mayat isterinya buat kali pertama, disebab melihat keadaannya diperlakukan dengan begitu kejam. Sejak kejadian ini berlaku, keluarga dapati Muhammad Faris lebih banyak mendiamkan diri dan ada masanya termenung memikirkan sesuatu. Alhamdulillah kesihatannya masih baik dan keluarga faham dia bersedih, namun berharap dia dapat menguatkan semangatnya secepat mungkin. Muhammad Faris bukan sahaja sedih apabila mengenang nasib isterinya itu, malah kecewa apabila kes berkenaan dan gambar keluarganya mula viral di laman sosial, sedangkan ketika itu kes masih belum disahkan polis. Pada 20 November 2015, Polis Johor telah menahan seorang lelaki yang dipercayai terlibat dalam pembunuhan kejam ini. Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Johor, SAC Kamaruzaman Mamat berkata, suspek berumur 30 tahun yang merupakan jiran terdekat mangsa di taman perumahan itu dikenali sebagai Zuraili Muhammad, ditahan pada pukul 6 petang. Suspek yang juga seorang pegawai kerajaan yang bertugas sebagai penolong pegawai perubatan di sebuah hospital telah berkahwin dan mempunyai 2 orang anak. Suspek ditahan berikutan gagal memberikan keterangan yang memuaskan kepada polis semasa siasatan dijalankan. Hasil ujian air kencing juga mendapati suspek positif dadah dan juga turut mempunyai 2 rekod jenayah lampau membabitkan jenayah kekerasan dan memiliki dadah. Berikutan itu, suspek ditahan reman selama 7 hari bermula Sabtu 21 November 2015 sehingga 27 November 2015.
Pada 3 Disember 2015, tertuduh dihadapkan ke Mahkamah Magistrate atas dakwaan pembunuhan ini. Tertuduh Zuraili Muhammad 30 tahun hanya mengangguk tanda memahami pertuduhan yang dibacakan jurubahasa mahkamah di hadapan Magistrate Muhammad Syafiq Mustaza. Namun tiada pengakuan direkodkan daripada tertuduh. Tertuduh didakwa membunuh Nurul Syahira Muhammad Yatim 29 tahun di sebuah rumah di Taman Setia Kasih, Sungai Terap antara jam 2.05 petang hingga 2.30 petang 16 November 2015. Pertuduhan mengikut Seksyen 302 Kanun Kesesaan yang memperuntukkan hukuman mati mandatory jika sabit kesalahan. Pendakwaan dilakukan Timbalan Pendakwa Raya A. Sharmini manakala tertuduh tidak diwakili peguam. Pada 5 Januari 2016, Mahkamah Magistrate pada Selasa menetapkan 4 Februari 2016 untuk sebutan semula kes ini. Magistrate Muhammad Syafiq Mustaza menetapkan tarikh itu selepas membenarkan permohonan Timbalan Pendakwa Raya Sharmini Arjunan kerana masih menunggu laporan bedah siasat daripada pihak hospital walaupun telah menerima laporan kimia. Peguam Nahdan Regan Naden Abdullah yang mewakili tertuduh buat kali ini tidak membantah permohonan itu. Pada 23 November 2021, tertuduh menarik nafas lega selepas Mahkamah Persekutuan mengekalkan pembebasannya daripada pertuduhan pembunuh ini yang berlaku 6 tahun lalu. Ketua Hakim Negara Tun Tengku Maimun Tuan Mat yang mengetuai panel 3 hakim berkata, tiada kekhilafan dilakukan Hakim Mahkamah Tinggi dan Mahkamah Rayuan dalam memutuskan pihak pendakwaan gagal membuktikan kes prima facie terhadap Zuraili Muhammad. Oleh yang demikian, rayuan pendakwa raya selaku perayu ditolak. Keputusan Mahkamah Tinggi dan Mahkamah Rayuan dikekalkan dengan mendapati tertuduh didapati tidak bersalah. Keputusan dibuat oleh Tengku Maimun yang bersidang bersama Hakim Mahkamah Persekutuan Puan Sri Zaliha Yusof dan Datuk Harminda Singh Daliwal. Dakwa raya merayu terhadap keputusan Mahkamah Rayuan pada 6 November 2019 yang mengekalkan pembebasan Zuraili daripada pertuduhan membunuh selepas Mahkamah Tinggi Johor Bahru pada 28 Januari 2018 melepas dan membebaskan lelaki itu tanpa dipanggil membela diri di akhir kes pendakwaan. Hakim Mahkamah Tinggi memutuskan pihak pendakwaan tidak dapat menunjukkan kehadiran profil DNA tertuduh pada tubuh dan pakaian mangsa. Selain ada kelompongan dalam kes pendakwaan, terdahulu Timbalan Pendakwa Raya Faizah Muhammad Saleh berhujah wujud keterangan mencukupi yang boleh mengaitkan Zuraili dengan kematian mangsa. Ada keterangan saksi pendakwaan menyatakan tertuduh berhutang dengan kawannya dan sehari selepas kejadian bunuh itu, tertuduh telah menyerahkan telefon bimbit mangsa kepada seorang individu bagi melunaskan hutangnya. Selain turut menjual barang kemas mangsa di sebuah kedai emas pada harga RM1,000. Keterangan itu menunjukkan tertuduh memiliki telefon bimbit dan barang kemas termasuk rantai leher dan rantai tangan mangsa tidak sampai 24 jam selepas kejadian berkenaan. Bukan itu sahaja, tertuduh juga sanggup memajak pagar balai polis dan melarikan diri ketika disoal siasat oleh polis turut menimbulkan keraguan. Tindakan tertuduh berkali-kali memujuk suami mangsa supaya tidak membenarkan bedah siasat dijalankan ke atas isterinya, sesuatu yang pelik kerana sebagai individu yang bekerja di bidang kesihatan, tertuduh sepatutnya tahu pentingnya bedah siasat dilakukan. Peguam Nahdan Regan Naden Abdullah yang mewakili Zuraili berhujah, tiada apa-apa bukti yang menunjukkan pembabitan anak guamnya dalam mencederakan dan membunuh mangsa. Laporan DNA tidak menunjukkan adanya darah atau DNA tertuduh pada tubuh atau pakaian mangsa yang dirampas oleh pihak polis. Pegawai penyiasat juga gagal menjalankan siasatan terperinci berhubung isu berkaitan barang kemas dan telefon bimbit mangsa yang kononnya dijual oleh tertuduh. Zuraili ketika ditemui media selepas prosiding dengan gembira berkata, bebas. Nampaknya kes ini sedikit rumit untuk diselesaikan. Mahkamah pula telah memutuskan tertuduh tidak bersalah atas beberapa bukti fakta yang dinyatakan di mahkamah. Kita tunggu sahaja mahkamah Allah di akhirat kelak. Semoga Allah menunjukkan kebesarannya dan keluarga mangsa mendapat keadilan yang sewajarnya. Kita mendoakan supaya Allah Yarhamah Nurul Syahira binti Muhammad Yatim diampunkan segala dosa dan ditempatkan dalam kalangan orang-orang yang beriman. Al-Fatihah. Sekian, terima kasih.